Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashidah binti Baldus, nombor metrik 274990, pelajar pengajian jarak jauh Universiti Utara Malaysia Kuala Lumpur bagi ijazah sarjana muda pentadbiran awam. Di dalam kursus kenegaraan Malaysia, saya akan menerangkan tajuk tugasan saya iaitu Pembinaan Negara Bangsa mengikut Perspektif Malaysia. Pembinaan negara bangsa merupakan matlamat utama bagi sesebuah negara dan boleh dianggap sebagai kemuncak kejayaan bagi sesebuah negara, pentadbiran serta rakyatnya. Merujuk kepada Malaysia, proses awal pembinaan negara bangsa lebih tertumpu pada keperluan politik. Usaha-usaha secara insentif bagi mencapai matlamat mula dilaksanakan selepas 13 Mei 1969 menerusi dasar ekonomi baru. Seterusnya melalui pengenalan wawasan 2020 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1991. Selain dari itu, keupayaan membina negara bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat patriotisme, integrasi, kewarganegaraan dan demokrasi. Pembinaan negara bangsa bagi sesebuah negara berbilang kaum seperti di Malaysia adalah amat penting, terutama dalam era globalisasi yang membenarkan pengaksiran secara bebas dan pantas bukan sahaja maklumat, modal serta manusia, tetapi juga sistem nilai, budaya dan kepercayaan daripada pelbagai negara. Usaha ke arah pembinaan negara ini bukan mudah kerana pembentukan negara bangsa sukar berlaku melalui perancangan dan program, tetapi ia terbina hasil daripada proses semula jadi di bawah asas sejarah yang terbina sejak dahulu. Terdapat 4 proses pembinaan negara bangsa iaitu bina negara, bina bangsa, penyertaan rakyat dan pengagihan nilai-nilai masyarakat. Proses pembinaan negara adalah tidak sama antara satu negara dengan negara yang lain kerana proses ini dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Sesetengah negara pernah menjadi tanah jajahan, manakala sebahagian negara merupakan negara merdeka sejak penubuhannya. Justru itu, ada negara yang cepat mencapai tahap perubahan dan ada yang lewat. Penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 menjadikan Malaysia wujud sebagai negara berdaulat dan bebas daripada cengkaman penjajah. Namun pada saat itu ia hanya sebuah pembinaan negara sahaja. Seterusnya proses bina bangsa yang mana proses ini agak sukar apatah lagi dengan dasar pecah dan perintah British serta Perang Dunia Kedua yang merenggangkan hubungan kaum Melayu dan kaum Cina. Tahap ini tidak memuaskan hati kerajaan dan sukar menyatukan warga negara pelbagai kaum dan bangsa. Proses ketiga adalah penyertaan rakyat, bermaksud setiap anggota masyarakat mestilah berganding bahu dalam mewujudkan suasana yang dapat membantu kesatuan yang dicari. Dan proses yang terakhir adalah pengagihan nilai-nilai masyarakat yang menjadikan pembinaan negara semakin hampir menjadi kenyataan. Sikap toleransi, saling membantu dan persefahaman banyak meningkatkan integrasi antara kaum di Malaysia. Biarpun begitu, proses mengekalkan momentum ke arah bangsa Malaysia yang satu perlu dijalankan oleh kerajaan dalam pengagihan nilai-nilai masyarakat yang sama adil dan sama rata. Apabila masyarakat berpuas hati, mereka sedia tolong-menolong dan bersatu dalam mewujudkan negara bangsa Malaysia. Selain dari proses-proses pembinaan negara itu tadi, perlembagaan juga merupakan satu dokumen penting yang mengandungi peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap menjadi tunjang kepada pembentukan kerajaan dan menjadi panduan kerajaan untuk mentadbir negara. Ia merupakan asas penting dalam menjamin kesinambungan serta kestabilan politik bagi menjamin pentadbiran yang jujur, amanah dan adil serta menjamin taat setia rakyat kepada negara. Antara unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan adalah kedudukan istimewa
orang Melayu dan Bumiputera, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, agama Islam sebagai agama rasmi dan pemerintahan beraja. Bagi menjamin perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia, dasar-dasar kerajaan juga diperkenalkan. Antaranya dasar pendidikan kebangsaan, dasar kebudayaan dan kebangsaan dan juga rukun negara. Kesimpulannya, pembinaan negara bangsa adalah satu proses yang panjang. Walaupun sukar, pembinaan negara bangsa amat penting dalam sesebuah negara masyarakat majmuk di Malaysia. Ancaman dari luar datang tanpa mengira masa secara langsung ataupun tidak langsung. Malaysia harus bersedia dengan asas nasionalisme yang dimiliki. Generasi hari ini harus memahami kedudukan masyarakat pada masa dahulu dan jadikan iktibar serta panduan pada masa hadapan dalam membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu. Sekian, terima kasih.